المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bab pada menyatakan berkenaan dengan sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis minuman yang Nabi suka. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana ahabbul syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwa al-barida. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hulwa al-barid, minuman yang manis dan sejuk. Kata al-Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan dengan al-hulwu sini adalah al-ma' al-azb. Ini air sejuk. Ini ayat tawak. Air mineral. Ini maksudnya air mineral, air mineral. Kata Syekh Ahmad Mamduh, air mineral paling baik di Mesir ni As-Safi. Ini yang diakui oleh arkitek dalam bahagian air di Mesir, kawan Syekh. Dia kata air mineral paling terbaik di Mesir As-Safi. Safi ni nak beli di mana? Beli di muaskar, tempat-tempat askar. Itu banyak duit. Di pasaraya kadang-kadang payah jumpa. Beli banyak-banyak tu satu kotak. Elok minum air gitu. Daripada minum air pahit. Air pahit, lepas tu kita masak air dan sebagainya. Sebagian pandangan orang-orang yang pakar lembat air ni, dia kata masak air pun tak elok. Air masak ni kadang-kadang dia tidak elok. Lepas tu kalau kita masak air, cuba tengok dalam bekas masak air tu dia dikarak. Yang dia dikarak tu. Karak tu dah. Nampak pun tak ada kata apa. Mungkin ada bahasa lain di segi kampung. Dia ada kerak-kerak dalam tu. Kerak tu dia tu. Yang tu orang panggil apa nama tu? Klorin tu. Nah, lepas tu elok minum air yang tulis mineral water, jangan drinking water. Kita beli Aquafina apa semua tu drinking water. Drinking water ni ambil air suling balik aja. Tu tak pernah elok mana juga tu. Boleh lah minum, tapi tak pernah elok mana. Elok minum air yang hulun barid di sini, air mineral. Ambil yang Safi itulah, carilah kedai mana pun tulis Safi, As-Safi. Baik. Jadi ada orang tanya kat kita, ataupun air yang dicampur hulal barid di sini, air sejuk yang campur dengan kurma, bubuh asal, bubuh zabib, buah kismis dan sebagainya tu itu. Baik, adakah dimaksudkan sejuk di sini masuk ais ke? Ke macam mana? Yang jelasnya bukan masuk ais. Disejukkan. Maksudnya kita tak dalam ti air. Tu beza dengan kita buh air ketui. Beza. Nampak tak? Tu cara dia. Disejukkan air tersebut. So, kadang-kadang Nabi tidak suka sangat makan minuman yang panas. Waktu panas-panas tu, Arab dia suka minum panas kan. Stay. Nabi lebih suka banyak dengan minuman yang sejuk. Kerana sejuk ni, kata para alim ulama, dia akan memberikan kesihatan pada badan. Bukan ais. Air sejuk. Yang disejukkan tersebut. Boleh tak? Tu faham maksud dia. Ada orang tanya kat kita, dia buat tunjuk gambar. Sebab ada tulis dalam internet, dia buat keluar satu ni, dia buah aiskrim, dia buah apa semua kan, gambar aiskrim. Lepas tu dia tulis Nabi menyukai makanan yang manis dan sejuk. Lepas tu dia tak mesej kat saya, Ustaz betul ke Ustaz ni? Saya pun tawakuf dulu, saya tak berani jawab. Takut-takut kita silap. Nampak tak? Bila baca balik kitab-kitab, tak ada pula sebut aiskrim tu. Kadang-kadang dia buat pandai-pandai. Kadang-kadang pandai-pandai. Tok guru tak sebut pun. Anak murid buat iklan tu, nak buat dalam Facebook, cintai Rasulullah kan? So cinta Rasulullah, lepas tu buat gambar aiskrim banyak-banyak, so orang makan aiskrim. Aiskrim ni bukan benda yang elok untuk dimakan banyak-banyak. Makan sekali-sekala tak apa. Bukan tak elok untuk kita nak bukan tak baik, tak bagus langsung untuk kita nak bersedak-sedak dalam makanan kita. Boleh, tidak ada masalah. Saya saja nak makan aiskrim sonok-sonok kan, nak jalan-jalan dengan zaujah kan, sambil suap minyak aiskrim. Kan? Jadi benda tu boleh, tak ada masalah. Bukan benda suap minyak suami isteri tu, aiskrim tu kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma membanyakkan dan mengatakan Rasulullah suka makanan-makanan begitu, itu agak, saya rasa, keterlaluan. Sebaiknya guna yang ulama-ulama sebut, air sejuk. Senangnya lagi elok ni tulis
Nabi suka minuman sejuk. Lepas tu tak ayat mineral. Inilah air sejuk itu. Lepas tu orang luar biasa ya. Dia kena tak aiskrim Cornetto. Lepas tu rupanya Nabi suka aiskrim. Dia suka. Nampak tak? Air sejuk itu boleh, tak masalah. Ataupun air kurma dan sebagainya, tapi yang sejuk. Kalau yang sejuk tapi tidak berais, gitu kan. Maksudnya gitu. Dan minuman yang dicampur hulun barik juga antaranya dicampur dengan asal. Air biasa dicampur dengan asal, campur dengan madu. Itu sangat banyak faedahnya. Sangat banyak faedah. Untuk apa? Untuk nak bagi hilang balgam. Balgam ni dia kahak-kahak yang ada dalam dada dan juga dalam otak kita, elok minum minuman begitu. Juga untuk kesihatan badan kita. Kalau beramai macam tu, insya-Allah badan kita akan jadi kuat. Kita tadi sembang lah, nak beramai tu payah. Cuma cerita habaq kat orang. Kata tunggu apa ni? Dr. Haji Hanafi, Dr. Abdul Aziz Hanafi, kalau kata ayat kita nak bagi, kalau badan kita panas, nak bagi sejuk badan kita yang panas tu, cara dia masukkan air, masuk air dulu. Dah masuk madu dulu. Kalau badan panas nak bagi sejuk, buh madu, buh air. Kalau badan sejuk nak bagi panas, sejuk sangat badan nak bagi panas, buh air dulu, buh madu. Faham? Dia terbalik tu je. Rupanya ada dia punya khasiat dia macam tu. Cara bubuh madu pun kena jaga juga. Kita dah mesti sejuk nak bagi panas badan, buh cara silap. Lepas tu buat sejuk plek yang ni tau. Silap buh. Buh cara gitu. Nak bagi panas sikit dah mesti sejuk. Buh air dulu, lepas tu buh madu. Nampak tak? Buh madu bagi panas sikit badan kita. Kalau badan sejuk, badan panas nak bagi sejuk, buh madu dulu, lepas tu buh air. Gitu kan? Okay. Baik. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala daqaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin al-Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min labanin. Saya bersama dengan Rasulullah. Saya masuk dengan Rasulullah, kata Sayyidina Ibn Abbas. Waktu tu kecil lagi. Dan dia kata aku dan Khalid al-Walid pun masuk sekali, bertemu dengan Rasulullah di rumah Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah ni adalah mak saudara Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faja'atna bi ina'in min laban. Maka Sayyidina Sayyidina Ummu Minin Maimunah bawa mai minuman laban, susu kepada kami. Mai jamu susu. Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minum susu tersebut, wa ana ala yamini wa Khalidun an shimali. Aku duduk sebelah kanan Rasulullah, Sayyidina Khalid duduk sebelah kiri. Faqala li, maka Rasulullah kata, asyurbatu laka fa in syi'ta asarta biha Khalida. Nampak ayat? Kamu boleh minum, ini sepatutnya hak kamu. Tapi kalau kamu berkenan, kalau kamu izinkan, boleh tak kalau nak bagi ini kepada Khalid? Kerana dia duduk sebelah kiri, memang kena dahulukan kanan. Nak dahulukan kanan, adab gitu. Maka Nabi tengok nampak ada adab Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah boleh tasarruf ikut suka Rasulullah, nak bagi kat siapa pun. Tapi Nabi punya adab tengok, walaupun dengan kanak-kanak. Maka Nabi tanya, ni patutnya memang hak kamu, sebab kamu sebelah kanan. Tapi sekarang ni Sayyidina Khalid duduk sebelah, dia tua daripada kamu. Kalau kamu berkenan, boleh tak bagi kat dia? Gitu. Faqultu ma kuntu liusira ala su'rika ahada. Tu dia. Ni tampak Sayyidina Ibn Abbas ni orang yang walaupun kecil tapi otak macam orang tua. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku takkan izinkan orang ambil rasa dulu yang kamu rasa. Nampak? Saya nak try dulu. Satu saya punya hak. Saya duduk belah kanan. Cerdiknya dia tahu Rasulullah akan minum dulu. Lepas tu dia pergi duduk belah kanan. Rasulullah akan bagi kat dia. Sebab dia nak hak yang bekas Rasulullah minum tu. Dia nak ambil tam bekas Rasulullah minum tu. Mana boleh tapi kat Khalid. Ni Khalid minum kat situ. Nanti aku akan minum atas Khalid punya, bukan hang punya. Aku nak yang hang punya. Tu maksud dia. Kalau kita tak apalah, duduk tepi sana Khalid, kita nak tiga-tiga tu. Kalau kita ada dalam majlis tu, Rasulullah minum, kita duduk dalam majlis. Rasulullah kata nak bagi kat Ibn Abbas, bagi kat Khalid. Kita ada bagilah kat siapa pun. Tiga-tiga kita nak ambil berkat. Pada tiga-tiga ni, bukan tiga-tiga, Rasulullah masya-Allah tabarak, tidak ada bandingan. Sayyidina Abbas, Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Khalid dan Walid, dua ni sahabat Nabi yang sangat hebat. Nampak tak? Dulu kita nak ambil berkat dengan semua. Tapi Sayyidina Abbas, Sayyidina Ibn Abbas dengan Sayyidina Khalid dan Walid, walaupun dia sahabat yang kecil, tapi dia dulu Islam daripada Sayyidina Khalid. Dia masuk Islam terus, kecil-kecil Islam dah. Sayyidina Khalid masuk selepas tu. Ni pada waktu ni, kenapa Rasulullah
meminta kepada Sayyidina Sayyidina Khalid, Sayyidina Ibnu Abbas untuk bagi pada Sayyidina Khalid, untuk melembutkan hati Sayyidina Khalid. Sebab Khalid waktu tu baru masuk Islam. Khalid baru masuk Islam waktu tu. Jadi Nabi nak memberikan, ini ada kedudukan dia. Dia ada kehebatan dan kedudukan dari segi kaum dia. Maka kena ada juga kedudukannya. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Nampak tak? Orang yang baik ketika jahiliyah, maksudnya diangkat, diagungkan. Maka dia juga baik ketika mana Islam. Maka ketika sebut Nabi nak bagi kepada dia, untuk nak melembutkan hati dia. Nampak? Allahu Akbar. Kemudian summa qala Rasulullah SAW, man at'amahu Allahu ta'ama falyaqul. Kemudian Nabi tak kata apalah. Biasanya Ibn Abbas kata begitu. Maka Nabi kata, siapa yang diberi makan oleh Allah makanan, maka sebutlah Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nampak tak? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Boleh baca gitu pun boleh. Kita ada baca pun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh juga, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Semua ada riwayat. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labana. Siapa yang diberi minum oleh Allah akan susu. Baca doa apa? Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Kita baca tadi doa tu. Barik lana fi wa zidna minhu. Summa qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, dia kata apa? Laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairu laban. Tak ada apa jenis makanan pun yang boleh mengambil tempat makanan dan minuman. Dia sekaligus, dia makanan, dia pun minuman, melainkan laban, susu. Susu mengambil dua tempat tersebut. Dia boleh jadi gizi untuk makanan dan boleh jadi untuk minuman semata-mata. Jadi boleh kata makan susu, boleh minum susu. Begitu juga ma'u zamzam. Boleh makan zamzam, boleh minum zamzam. Dua-dua boleh. Kerana dia boleh jadi makanan dan boleh jadi minuman. Boleh tak? Baik. Jadi gitu maksudnya. Pernah berlaku, kenapa Rasulullah minta izin ketika dalam kisah ni Rasulullah minta izin kepada Sayyidina Ibnu Abbas untuk bagi kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Pernah berlaku satu lagi kisah. Nabi duduk, ada sebelah Nabi A'rabi, Arab Badui. Sebelah kiri Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Waktu Nabi minum susu, terus Nabi bagi ke Arabi, tak minta ke Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Nabi tak kata kepada Sayyidina pada Arabi tersebut, ini apa ni, asyurbatul lak, untuk kamu sepatutnya. Tapi kalau fa in syi'ta asarta ila Abi Bakar, kerana dia lebih aula, kan, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi kenapa Nabi tak minta yang tu pada kisah ni? Tapi kisah Sayyidina Khalid dengan Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi minta kepada Sayyidina Ibnu Abbas untuk kalau boleh bertoleransi dengan Sayyidina Khalid. Kerana para ulama jawab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak perlu diminta, dia akan redha dengan apa yang Nabi buat. Semua dia redha. Dia tak ada rasa jealous langsung. Nah, dia tak ada jealous. Kalau Rasulullah nak bagi kat siapa dulu pun bagilah, tak ada masalah. Dia rasakan lebih pada tu lagi. Nampak tak? Nak heran apa dia kata? Tak ada tu. Rasulullah bagi kat dia, patutnya bagi kat aku. Tak ada. Tu panggil kita. Kenapa kata tak? Dia tak akan kata apa. Dia akan redha dengan semua yang Nabi buat. Kerana tu Nabi tak perlu minta dekat dia, sebab Nabi tahu iman dia macam mana. Kenapa Nabi minta untuk Sayyidina Khalid? Takut Khalid berasa hati dengan Sayyidina Umar. Kenapa bagi kat budak? Sedangkan aku lebih tua daripada dia. Patut bagi kat orang tua dulu. Sebab tu Nabi nak ajar, tengok macam mana adab. Nak dahulukan kanan ke kiri. Nampak tak? Ini cara dia. Hatta kata kalau kita duduk, kita dalam majlis, kita orang besar, moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang terpilih di sisi Allah Ta'ala nanti. Ni semua duduk depan kita, tak tahu siapa yang akan jadi wali Allah Ta'ala, siapa yang jadi tok guru besar nanti. Ya, sekarang saya mengajar di sini. Mungkin satu masa saya akan duduk di bawah, akan dengar pula ada orang yang depan saya, dulu ni duduk dalam majlis, dan ni saya duduk di bawah majlis dia pula. Moga-moga kan. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad, kalau dia duduk dalam majlis, ada orang budak kecil di sebelah dia, orang ni, dia nak ajak macam mana waktu ketika sebut. Kalau dia adab dengan akhlak Rasulullah, dia akan beramal dengan benda ni. Baik, ada satu adab yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita masuk dalam rumah orang, kita masuk dalam rumah tu, dalam majlis kenduri dan sebagainya, kita nak salam dengan siapa dulu dalam majlis tersebut? Biasanya kita masuk kita salam dengan belah kanan kita. Ya tak? Masuk salam belah kanan. Baru temu tok guru kat tengah-tengah, biar habislah. Yang betulnya kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kita masuk dalam majlis, tengok dulu tak mana tok guru duduk. Tengok tak mana tok guru, orang yang paling alim dalam majlis tersebut. Tengok, oh dia tok guru duduk situ. Pergi salam dengan tok guru dulu. Salam dengan dia, baru mula belah kanan tok guru. Baru belah tu. Kalau 5 tok guru macam mana Ustaz? 5 tok guru. Salam tok guru paling besar kali lah. Paling besar kali. Kalau dia peduk sekali 5 orang senang.
Kalau duk menyuruh ni, jenuh. Salam Tok Guru ni. Tok Guru pula. Tok Guru ni pula. Sebab kadang-kadang kita ni terlepas adab kita. Adab kita macam mana? Kita bila jumpa dengan kawan kita duduk dengan Tok Guru tu. Orang yang kita kenal. Kita kenal dengan kawan ni, Tok Guru dah. Kemudian kita main, kita salam dengan siapa dulu? Biasanya orang dia salam kawan dia dulu. Tok Guru tak salam. Kita salam Tok Guru dulu. Salam Tok Guru tu salam kawan. Cara dia. Dia tak kenal macam mana Ustaz? Kawan kena kenal. Ni Tok Guru, salam dia. Gitu. Cara dia. Nampak tak? Kawan pun tak tahu. Lepas tu kawan kalau buat silap, tersilap. Cuma kita jangan berasa hati. Kalau orang tak salam dengan kita dulu, kalau kita Tok Guru, orang tak salam kita dulu, kita suruh ram tu tak salam dengan aku. Mang aku tahu. Aku Tok Guru. Daripada kerih hitam sepuh mah lagi kan. Jadi tak usah duk belagak lah maksudnya gitu. Saya pernah kali dalam hati ni berasa kadang-kadang ni. Pernah jadi main perasaan tu kita kena lawan. Balik ke Malaysia baru ni, pergi ke muktamar di Kelantan, makan sup belut di Wakaf Cik sedap nak mampu. Nak makan tu ada lah perwakilan daripada negeri tak mengabak negeri benar main kan. Salam semua. Lepas tu dia salam dengan orang sebelah saya, Ustaz, saya dah tak salam, saya duduk suara tangan ni. Lepas tu dia tak salam tu, dia terus ni bang. Lepas tu saya pun terus keluar pada mulut saya, "Hai, tak mau salam lah." Kenal pun tak belum. Saya pun tak kenal dah. Saya terus kata itu, "Awak tak mau salam kan ni?" Terus dia berubah. Salam. Ustaz sebelah saya pun. Sebab saya tak nak perangai gitu. Saya yang marah sebab saya nak salam tapi dia tak mau salam. Dia tak perasan kot. Tapi saya dia nak marah tu. Sebab saya suruh tangan. Lainlah kalau saya tak suruh tangan, tiba-tiba saya tak mau salam dengan kita. Itu memang belagak lah tu. Ni sebab saya suruh dia buat tak tahu. Tu guna marah. Lepas tu dia muka lain. Lepas tu habis tu dia pun balik, duduk kat tempat dia balik. Sahabat saya, ustaz saya ni lah, Tok Guru saya ni, dia pun kata kat saya, "Ustaz Azrul, kena sabar." Tak semua orang kenal kita. Kena sabar. Sebelum orang kenal semua kita, kena sabar. Lepas tu semua majlis, kalau dia bawa saya, semua dia akan kenal saya. Malu terus saya. Ni Ustaz Nazrul. Kenal lah kan. Dia jadi malu balik. Bukan sebab dia nak pemain saya, tak. Dia tak pemain saya, dia tegur saya tu sebab dia kata, "Ya, Ustaz tu di tempat tentu orang kenal, tapi di tempat ni orang tak kenal. Jadi jangan buat begitu. Dia buat begitu dia orang berasa hati." Sebenarnya saya yang berasa hati sebab saya suruh tangan. Lainlah saya duduk, "Amboi, tak masalah kita." Itu memang semsing lah. Ala kulli hal, lebih baik jangan buat macam saya buat tadi lah. Kalau kita suruh tangan, tengok dia tak suruh tangan, masya-Allah. Walaupun muka masa tu duduk. Biarlah, dia tak mau salam macam mana? Nampak lah. Mungkin dia tak perasan dan sebagainya. Ada pula gitu. Kita husnuzon. Tapi saya dah nak termarah pada ketika tu. Dah lepuk lapak. Makanan tak sampai lagi. Lambat nak mampu. Sotong belut goreng tu pun. Lepas tu dia pula main-main buat tak bisa salam tu, jadi nak marah macam-macam. Tu yang terkeluar mulut gitu. Jadi gitu. Dan sabar banyak lah. Kamu akan diuji benda gitu nanti. Kita akan diuji benda gitu. Bila diuji bila kita ada orang yang ikut kita. Masa tu Allah akan uji kita, tengok kita ni tahu mana. Kita ni nak orang pandang kita tinggi selalu ke, ataupun kita kadang-kadang boleh duduk dengan orang biasa dengan kita. Boleh buat lawak dengan orang sama-sama kita, tak ada masalah. Kalau lepas-lepas jadi besar sikit, tak boleh dah nak melawak. Astagfirullah. Relax cukup dah, no? Sebab orang tidak akan hormat kita dengan sebab kita bertasannu' buat-buat. Orang hormat kita dengan sebab kita ni dengan diri kita. Cuma jangan keluar daripada had yang dibenarkan syarak. Tu ya. Faham tak? Maksudnya. Saya pesan tu sebab apa? Sebab orang depan sana ni tak tahu siapa yang akan jadi orang besar nanti ni. Dan perangai jangan buat gitu. Hak tu yang nak pesan kan. Jangan buat gitu. Kalau orang tak bersalam dengan kita kan, orang tak kenal kita, orang jumpa kita pergi kedai mana pun orang buat tak layan ya. Biar bi. Tak masalah. Nah. Habis nak tu. Hadis tu satu kan. Babu ma ja'a fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan sifat minuman Rasulullah. Ni macam mana pula? Tadi bab sifat minum tak? Ni macam mana pula? Ni bab cara macam mana Rasulullah minum. Babu ma ja'a fi sifati syurbi, maksudnya pada bagaimana cara Nabi minum.
atau tasyarrub. Nampak nah? Tasyarraba. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Ini pada ketika hajjatul wada', ketika haji yang terakhir Nabi minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Di sini maksudnya kalau air Zam-Zam dijamu pada ketika tu kita berdiri, minum berdiri saja. Tak perlu duduk. Tapi kalau kita dah duduk dah rumah orang tu, lepas tu tuan rumah pun main jamu air Zam-Zam, tak perlu berdiri. Lagi nak minum kena berdiri dulu. Tak payah. Nah, duduk cukup. Tu. Ada beza kan. Baik. Tapi minum berdiri air Zam-Zam ni dia lebih apa ni, Allah SWT memudahkan untuk tadallu'. Kerana Nabi doa siapa yang minum air Zam-Zam dan tadallu'. Tadallu' ni maksudnya apa dia? Minum sampai penuh ni rusuk ni. Sampai penuh perut minum sampai nak termuntah balik nak. Dia minum sampai nak dia nak mengkelan orang ni. Itu adalah tanda-tanda orang itu tidak munafik. Sebab orang munafik dia takkan boleh minum air Zam-Zam banyak. Dia minum sikit, ya apa rasa macam tu. Bebek minum cappuccino. Lagak. Air Zam-Zam minum sampai tu. Kalau kita pergi Mekah, jangan lepaskan lah. Bila pergi rumah orang, tak boleh dah pergi minta main satu teguk, saya nak teguk semua kali dengan bekas-bekas tu. Hampir Mekah sendiri lah kalau gitu. Dia jamu ayam bekas awak, bekas cawan kecil-kecil ni macam nak tadallu'. Ingat kami munafik ke apa? Main rumah orang buat cara main rumah orang lah, Pak Long ni. Bubuh cawan dalam mulut pun tahu. Jadi pergi ke Masjidil Haram lah. Pergi Masjidil Haram nak minum puas-puas. Tambah tu guna paik tu. Paik lagi paik orang duk pergi buah tu. Tua suar paik tu. Oh, mulut. Sampai penuh perut. Itu bukan tanda orang munafik maksudnya. Kamu kalau minum sampai terdolok sampai nak terkeluar balik, itu maksudnya kamu bukanlah orang munafik. Saya buat itu tengok. Nabi doa Nabi. Kalau minum tak lepas pi tu bimbang yang munafik apa aku ni. Fikir betul lah. An Amr bin Shu'aim an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Nabi pernah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Pernah duduk sekali. Ini Nabi bayan lil jawaz. Minum diri ni hukumnya harus, tak ada masalah. Tak makruh apa minum adakah air Zam-Zam saja kan boleh minum berdiri? Tidak. Air apa pun boleh minum berdiri. Kalau kita dijamu waktu tu kita berdiri. Tapi duduk lebih afdal. Tapi kalau berdiri makruh tak? Tak. Diri jawaz hukumnya. Faham tak? Kita pergi minum air di asok. Kan? Di asok, di asir. Kan? Kedai asir. Asair. Tapi pergi minum, dia jamu berdiri. Kita cari tempat duduk tak ada. Maka berdiri je. Senang. Tak ada masalah apa. Orang tengok, dia ustaz minum berdiri. Tak tahu hukum. Hukumnya harus. Bukannya makruh. Ustaz tak siqah. Siqah kan pada berdiri tu Pak Long. Dia kata, siqah saya orang ambil. Nampak dia? Apa dia? Kerusi. Siqah tu kerusi tu lah. Sebab bagi dia ustaz tak siqah, maksudnya ustaz tidak bersama dengan siqah pada ketika tersebut. Iaitu siqah tu kerusi tu. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala saqaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzama fashariba wa huwa qa'imun. Maksudnya aku memberi minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air Zam-Zam, maka Nabi minum sambil berdiri. Nampak tak? Minum sambil berdiri. Anin Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qala utiya Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam bi kuzin min ma. Kuz tadi ya. Kuz makna qadah. Maksudnya mangkuk. Negara Kedah kenapa nama Kedah? Karena dia macam qadah. Dia macam mangkuk. Bukan orang Kedah mangkuk. Orang Kedah tak mangkuk. Orang Kedah clear. Nah. Cuma kenapa dia nama mangkuk? Sebab ada katanya ada seorang wali Allah Taala daripada Hadramut datang ke Kedah. Dan di atas gunung Jerai dia tengok Kedah ni macam mangkuk. Bentuk dia macam dengan ada mangkuk. Maka dia kata hadha qadah. Maka dinamakan qadah. Kata gitu. Nama pun ulama Hadramut bagi nama. Nak abang kata. Terengganu tu apa nama Terengganu? Terengganu. Kutuk orang Terengganu pula. Tak lagi tak boleh sampai Terengganu lagi. Baik. Ala kuliah semua tempat tanah Melayu ni tanah yang barakah sebenarnya. Tanah barakah. Tanah tempat turunnya para alim ulama di sana. Itulah. Kita kena berbangga dengan benda tu pun.
Dan satu lagi yang patut kita untuk pick up balik, sebab mereka check balik DNA orang Melayu ni 98% sama dengan Yahudi. Sebab tu panggil orang Melayu biji macam Yahudi. Jenis kalau mai siapa pun dia raja nak berjatuh betul tak? Ini ada doktor buat kajian di UM. Buat kajian orang Melayu 98% DNA orang Melayu sama dengan Yahudi. Saya baik lagi. Kalau 98% sama dengan chimpanzee lagi bahaya. Nah, itu memang bahaya. Wa huwa fi rahbah. Waktu tu Sayyidina Ali duduk di rahbah. Rahbah nama tempat. Fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi. Kemudian dia ambil satu bekas sikit, satu apa ingat apa? Dia punya dua tapak tangan ni. Kemudian dia basuh tangan dia. Farman madha, kemudian dia bermadmadah, berkumur, wastansyaqa, maksudnya memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan. Istinsyaq maksudnya masuk dalam hidung. Kalau mengeluarkan air, istinsar, mengeluarkan air pada hidung. Wa masaha wajhahu wa zira'aihi wa ra'sahu. Nabi menyapu muka, kemudian menyapu dia punya, Sayyidina Ali menyapu dia punya lengan tangan, wa ra'sahu dan kepala. Summa syariba wa huwa qa'imun, kemudian dia minum dalam keadaan berdiri. Summa qala, kemudian dia menyebut hadza wudu'u man lam yuhdith, ini wudu bagi orang yang tidak berhadas. Oh, mana ada cara gitu. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Ini orang panggil wudu litabarrud, wudu untuk bersejuk-sejuk. Rahbah kawasan tu panas, maka nak bersejuk, orang kata inilah cara wudu bagi orang yang tidak berhadas. Maksudnya ambil komok, buah dalam hidung, lepas tu istinsar. Tak sebut istinsar sini, cara maklumnya gitulah, bukan istinsyak tu masuk telan terus ayak-ayak tu dengan yang tek-tek hidung tu. So dia akan keluarkan balik. Jadi istinsar waktu tu sekali lah. Nah, mafhum mukhalafah daripada situ. Mufbasah wajhahu, kemudian dia sapu muka, zira'i, kemudian minum air sikit. Mana dia kata inilah air wudu, cara berwudu bagi orang yang tidak berhadas. Oh, saya ada cara gitu. Ada ulama-ulama syarah kata ini adalah wudu untuk bersejuk-sejuk, ataupun dengan nama wudu. Wudu tu maksudnya membasuh. Jadi tu termasuk basuh lah tu. Boleh tak? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi ina'in salatan idza shariba. Nabi akan bernafas 3 kali ketika mana minum. Nafas 3 kali tu macam mana? Sekali minum. Minum lagi. 3. Dan Nabi tidak akan bernafas dalam air. Dia juga tidak bernafas dalam lumpur. Tak faham? Lagu Awi, ingat? Bernafas dalam lumpur. Tak dengar? Kami tak payah. Apa siqah. Wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Nah? Bila mana Nabi minum air dengan cara macam tu, maka Nabi kata huwa amra'u wa arwa. Ini lebih sedap dan lebih menghilangkan dahaga. Apa cara ni? Sebab dia jangan minum terus gedegok gitu. Rupakan lembu minum tu. Yang tu boleh menyebabkan penyakit. Jangan minum sikit gitu. Cara dia. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Nabi kalau minum akan bernafas 2 kali. Di luar daripada bekas tempat tersebut. Karena kalau kita nafas balik masuk dalam air, maka kita dah masukkan karbon dioksida soalan tu. Dia akan bercampur dengan H2O, ini masalah. Dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi orang panggil apa? Katulistiwa tu. Tak keluar agak ayat-ayat. An Abdurrahman bin Abi Amrah an jaddatihi Kabsyata radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba fashariba min fi qirbatin. Min ni yang pertama huruf jar, fi yang kedua tu mulut. Nah, lagi min fi ke? Nah, min masukkan fi ni. Min masukkan huruf jar. La, min fi qirbatin. Daripada Nabi minum daripada mulut qirbah. Qirbah ni apa dia? Qirbah ni adalah bekas daripada kulit yang dibuat daripada kulit kambing. Yang kalau kita potong kepala kambing, daripada pala tersebut kita buat tempat keluar air. Dan kita jahit balik. Kemudian kita cuci dululah sebelum tu. Nah, dan letakkan minyak sikit. Elok-elok tu boleh masuk air. Dulu ada di Mesir banyak. Kita tengok orang dia bawa macam beg kat belakang. Dalam tu ada air untuk dituang bagi orang minum. Dan ni janganlah tengok. Jangan tengok. Kalau di Mauritania masih ada lagi minum dalam qirbah. Qirbah ni jenis digantung di atas.
Gantung. Ni yang di sini. Maka Nabi SAW minum di mana ni? Di rumah Sayyidatina Kabsyah. Nabi minum daripada qirbah mu'allaqah qa'imah. Qirbah tu digantung di atas. Nabi minum sebab mulut qirbah tersebut di bawah. Maka Nabi minum sambil berdiri daripada bekas mulut tersebut. Faqumtu ila fiha, kata Sayyidatina Kabsyah, aku pun bangun pi kat mulut bekas tersebut. Faqata'tuhu, aku potong bekas Nabi minum tu. Untuk apa? Tak mau bagi orang ambil untuk tabarrukan dengan bekas mulut Nabi SAW. Ini dia. Gitu nah. Dia ambil bekas dan tinggal. Sayyidina Ummu Sulaim pun berlaku gitu juga. Ummu Sulaim juga memotong bekas Nabi minum, kemudian disimpan bekas tersebut. Ini menunjukkan dalil kata daripada zaman Nabi lagi semua para sahabat mengambil keberkatan dengan Rasulullah SAW. Nah. Ni kalau kata pok-pok ni hidup pada zaman ni, sahabat pun dia berkapiak habis semua. Nah. Sahabat apa buat ni, manfaat apa dengan makhluk apa semua. Dia akan jadi gitu. Orang yang rigid dan otak tak apa nak betul. An Sumamah bin Ibni Abdullah. Ingatlah Rasulullah sebut dalam hadis berkenaan dengan Zulkhuwaisrah. Waktu mana dia datang tegur Nabi SAW, yang Nabi waktu tu sedang bagikan harta peperangan. Dia kata, berlaku adil wahai Muhammad. Berlaku adil lah kamu wahai Muhammad. Nabi kata, siapa lagi yang paling adil muka bumi kalau bukan aku? Nabi marah waktu tu. Sayyidina Umar kata, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, tinggalkan aku pancung kepala-kepala ni. Sayyidina Umar kata terus waktu tu, memang pancung. Rasulullah kata, tinggalkan dia. Tinggalkan dia, kerana aku bimbang nanti orang akan kata aku ini membunuh Muhammad, membunuh sahabatnya sendiri. Biarkan dia. Kemudian dia pun jalan terus. Jalan buat tak tahu. Tak ada minta maaf langsung dengan Nabi. Belah gitu ya. Ni perangai ni. Dan Nabi kata apa? Akan lahir daripada keturunan lelaki ini golongan-golongan yang imannya seperti mana busur anak panah di busur panah. Mereka membaca Al-Quran, dan juga mengamalkan dengan ibadah yang sangat kuat. Tapi iman dia macam busur panah. Pung keluar sak ya. Tak lekat lama. Dan kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Zulkhuwaisrah ni sikap dia macam mana? Macam mana bentuk tubuh badannya? Berjanggut tebal, berkepala botak, berjubah singkat. Tu dia. Pergi terus buat tu. Sebiji. Hadis sebut, Imam Nawawi sebut. Itu sifat dia. Kepala botak, janggut tebal, kaki jubah singkat. Kata macam la ilaha illallah. Malaysia memang tak ada tu. Orang Malaysia dia tahu, oh ni jubah singkatnya ni. Sebab Malaysia jenis Wahabi pakai seluar. Sini senang kita jumpa. Pok-pok Wahabi kita senang tengok. Oh jenis ni janggut macam ni, kepala botak macam ni, pakai jubah ni, Wahabi ni. Senang kita nak kenal orang itu. Disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata akan keluar daripada keturunan dia ni. Dan Zulkhuwaisrah ini menjadi munafik. Dia orang munafik dan kemudian dia murtad pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian dia berperang menjadi Khawarij. Dia Khawarij. Dia menjadi ketua puak Khawarij, dipanggil Zulkhuwaisrah. Yang dia ni mempunyai buah dada yang sangat besar. Dia lelaki. Buah dada sampai besar buah dada tu dia tak boleh nak lari. Duduk dalam kotak lah kali. Sayyidina Ali sendiri yang pancung dia. Sayyidina Ali sendiri yang pancung. Ni puak Khawarij ni. Bahaya puak-puak ni. Tu puak Khawarij. Tu satu Nabi sebut. Satu lagi puak pula. Ni puak Abdullah bin Sabah. Sabah ni masalah juga ni puak Syiah. Keluar daripada dia ni Syiah. Abdullah bin Sabah ni yang pergi jumpa Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali ni adalah Tuhan. Dia yang mula kata Sayyidina Ali Tuhan, Abdullah bin Sabah. Dan dia yang menyebarkan pahaman. Dia ni Yahudi, masuk dalam Islam untuk nak buat madsus, nak bagi jahat. Dia sebarkan pahaman pelik-pelik. Kemudian dia kata Ali ni Tuhan, pancaran Tuhan, dan dia Tuhan. Oh berat. Sayyidina Ali akhirnya buat satu khandak. Kumpul mereka ni, tujuan tu bakar api. Bakar dengan api terus. Ali bakar dengan api. Puak ni bukan pancung, bakar dengan api, siksa. Jadi bila sana bakar api tu, masa duk tolak jatuh tu, dia kata apa? Memanglah Tuhan kerja dia membakar. Sampai ke mampus bodoh. Nampak tak? Kerja Tuhan memang dia membakar. Jadi kami beriman denganmu wahai Ali. Pung jatuh dalam api. Bodoh sungguh. Nampak tak? Berat tu. Ni kata ni perpecahan firak. Kena baca juga tu kitab-kitab firak ni. Sejarah-sejarah perpecahan umat, kita akan nampak oh rupanya macam ni. Sejarah perpecahan umat ni pada dua puak ni sebenarnya. Puak ni bukan sejarah. Jatuh Baghdad, Syiah.
jatuh Turki Uthmaniyah, Wahabi di Saudi. Sebab tu di Saudi dah ni tidak ada kesan Turki Uthmaniyah. Semua dihancurkan oleh oleh Saudi. Habis semua hancur kesan-kesan Turki Uthmaniyah. Kerana mereka sangat benci dengan Turki Uthmaniyah. Nampak tak? Jaga-jaga elok. Kena tahu sejarah. Kana Anas bin Malik. Cuma satu kena ingat. Kita lawan-lawan dengan Wahabi pun jangan kasar sangat tu lah. Kita habaq dalam majlis je ni. No? Jangan sampai kafirkan saudara kita. Tu je. Mungkin mereka ni orang yang jahil. Mungkin juga ada yang ikhlas, tapi dia berkata jalan silap. Kita kena betulkan. Bukannya kapiak orang. Wahabi ni apa ni kafir. Laknatullah alaihim ajma'in. Tak kenal gitu. Tak boleh gitu. Nampak dia tetap muslim. An Sumamah bin Ibni Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yatanaffasu fil ina'i thalatha. Karena Anas bin kalau minum bernafas 3 kali. Za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi ina'i thalatha. Dan dia mengatakan bahawa Nabi juga melakukan sedemikian. Anil Bara ibni Zaid ibni ibnati Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala wa qirbatun mu'allaqatun. Nampak? Nabi masuk ke dalam rumah Sayyidina Anas bin Malik. Waktu tu ada qirbah yang mu'allaqah. Qirbah kita tahu bekas tadi yang bergantung. Fashariba min famil qirbati. Maka Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum terus daripada fami al-qirbah. Nampak tak comel al-Imam Al-Tirmizi radhiyallahu anhu, dia nak bagi nampak beza, ada fi fam. Boleh baca dua. Nampak tak? Fi dengan fami. Jadi kalau kata asma as-sittah, kita mengaji dalam nahwu. Asma as-sittah apa dia? Akhuka, hamuka, abuka, fuka, zumalin. Nampak tak? Satu lagi. Hanuka. Kemaluan kamu. Baik, kalau fuka, kalau masa fi, waktu tu jadi asma as-sittah. Tapi kalau masa famuka, tak jadi dia asma as-sittah. Dia tak termasuk asma as-sittah. Buka dalam alfiah kan terang masalah famu fi. Dia bila fu, bila jar jadi fi. Ada waw, dia gunakan huruf apa ni, waw, ya, kan? Yang tu baru akan jadi asma as-sittah. Tapi masa famu, mim, dia tidak asma as-sittah. Jadi asma yang biasa, tak termasuk dalam asma as-sittah. Boleh tak? Buat dalam alfiah, dalam alfiah ada. Jadi bezakan di antara famu dengan fam. Jadi seolah-olah al-Imam Tirmizi dia nak bezakan. Yang ni pada bab ni min fi qirbatin itu pada asma as-sittah. Min famil qirbati ini bukan asma as-sittah. Ini asma biasa. Faham tak? Comel. Segi nahwu lah. Fa syariba min famil qirbati wa huwa qa'imun. Dia minum daripada mulut qirbah wa huwa qa'im. Dalam keadaan berdiri. Faqamat Ummu Sulaim. Sayyidina Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas, ila ra'si qirbati, dia pun bangun dan kemudian pergi kepada hujung qirbah tersebut. Faqata'atha, dia pun potong juga. Jadi ada dua kisah. Sayyidatina Kabsyah, Sayyidatina Ummu Sulaim. Nampak tak? Dan Nabi nampak dan Nabi tidak marah, tidak larang. Dari kata benda ni harus. Tak ada masalah. An Aisyah radhiyallahu an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima wa qala ba'duhum Ubadatu bin Nabil. Baik. Jadi Nabi minum dan akan ambil. Babu ma ja'a fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi kasih lagi? Boleh kah? Apa awak jawab tak apa nak betul? Boleh. Lama juga. Baru buat 3-3 orang. Saya memang takut tak sempat lah malam ni. Macam mana nak buat habis sempat ni? Boleh saya nak baca, lepas tu terjemah. Baca, terjemah. Saya yang letih lagi. Jangan kena cerita juga no. Orang ambil manfaat juga tak? Walaupun mampu-mampu pun. Tapi cerita-cerita tu bukan cerita merapu khalis lah. Al-merapu al-battah dia ni. Merapu ya banyak dah lah. Maksudnya mampu pun ada juga lah sikit-sikit nuktah untuk kita ambil ilmu. Babu maja'a fi ta'atturi Rasulillah. Bab berkenaan dengan pakai Nabi. Nabi memakai minyak wangi. Walaupun Nabi dah wangi dah, tapi Nabi pakai minyak wangi juga. Nampak tak? Kadang untuk apa? Untuk ta'abbud. Nabi dah wangi dah. Malah orang pula ambil peluh Nabi untuk buat minyak wangi. Bukan untuk buat minyak wangi, untuk mewangikan minyak wangi. Itu dia. An Musa bin Anas ibni Malik an abihi, yani an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas sukkah ni zujaj, bekas kaca yang mana Nabi gunakan untuk berwangi-wangian
bekas sebut. So dalam bekas sebut diletakkan minyak wangi. An Sumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu la yaruddu at-tiba. Sayyidina Anas tidak akan menolak minyak wangi. Wa qala Anasun, kata Sayyidina Anas, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba, tidak akan menolak minyak wangi. Minyak wangi jangan tolak kalau orang bagi. Murah macam mana pun terima. Nah, ada beberapa benda yang Nabi tidak tolak. Yang pertama diberi bantal al-wisadah, Nabi tidak akan tolak. Yang kedua diberikan minyak wangi. Yang ketiga tak ingat. Ada? Yang ketiga? Ingatlah. Minyak wangi lagi benda? Susu, nah. Susu yang Nabi tidak akan tolak. Baik. Nah, jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak ada pembaziran pada membeli minyak wangi walaupun mahal. Tidak ada pembaziran. Minyak wangi mahal kita beli, kita tahu bazir beli mahal-mahal ni. Tidak ada pembaziran pada minyak wangi. Jangan bibah. Atau ada orang beli kan minyak wangi sampai 30,000, 20,000 minyak wangi. Sultan Malik Abdul Aziz ni Saud, dia beli minyak wangi harga sampai 30-40,000, minyak wangi Hajarul Aswad, untuk dihadiahkan pada Kaabah. Minyak wangi tu hanya untuk tabur pergi di Kaabah ya, bagi wangi Kaabah. Nah, 30-40,000 harga Hajarul Aswad. Bekas besar tu ya, cik ya bekas, harga 30,000. InsyaAllah main ambar 24,000. Kalau bekas besar tu panjang tu 24,000 harga. Mahal. Tapi tidak dikira sebagai ni. Kalau kata kita ada duit banyak lah, kalau kita ada 20,000, kita pergi beli 24,000, maksudnya kita bodoh macam mana. Kena hutang pula 4,000 lagi. Lepas tu bawa minyak wangi tu, lepas tu jatuh hilang. Gila babi tu hilang minyak wangi. Ni beli Umar beli padangan kita lah, no? Beli hak Maidin tu 3.10, pakai 2 minit, 30 minit lagi, no? Bukan cakap bau kan, busuk tu. Lain warna tu. Seminit nak kena pakai, 1 saat lagi nak kena pakai. Minyak wangi hak jenis 24,000 tu pakai sekali, seminggu tahan. Basuh dalam mesin basuh pun tak hilang bau tu. Mesin basuh tu pula wangi. Tu punya wangi lah, minyak wangi tu. Sakan lah. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni ada disebut juga sini. Salasun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wat-tibu. Yang riwayat berkenaan susu pun ada agak susu. Jadi ada 3 benda yang tidak ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasaid, yakni bantal. Nah, ketika nak tidur. Kemudian ad-duhnu, ini minyak. Yang ketiga at-tibu, minyak wangi. Yang seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Minyak wangi lelaki, kata Nabi SAW, yang mana jelas warnanya terang, baunya baunya jelas, warnanya kurang sikit. Manakala orang perempuan pula, minyak wangi yang sesuai bagi mereka adalah yang mana jelas warnanya, baunya kurang. Tu, warna terang, bau kurang. Yang orang lelaki terbalik, bau jelas, bau kuat, warna pula kurang. Gitu. Yang elok bagi orang perempuan, kata Imam Baijuri radhiyallahu anhu, untuk pakai minyak wangi sandal. Sandal ni kalau terjemah bahasa Melayu, gaharu. Nah, kayu gaharu lah. Pergi beli di Bekang Sayyidina Husin pun banyak. Tanya sandal. Ada sandal yang dijual pati dia saja untuk mandi. Beli pati sandal untuk mandi. Untuk kita buh setitik ya buh. Saya beli kan. Buh setitik dalam timba. Kemudian kita kacau kita mandi. Wangi badan macam dengan sabun. Tapi bau kayu gaharu, macam keluar daripada bilik mayat. Bau. Tapi wangi kan. Wangi. Tengok. Tapi kalau masuk tu tengok bau. Siapa mati? Try tengok kan. Tapi sesuai untuk orang perempuan, wangi. Wangi dia tapi taklah terlalu kuat sangat. Tak terlalu kuat sangat. Khususnya pakai dengan keadaan mandi itulah. Begitu. Pakai terus kat baju pun boleh, tak ada masalah. An Abi Usman An-Nahdi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza u'tiya ahadukum raihan fala yarudduhu." Jangan, kalau diberikan kamu minyak wangi, jangan ditolak. Awak sabda. Tak apa. Fa innahu kharaja minal jannah. Karena apa? Karena raihan tu keluar daripada jannah.
Bukan kumpulan Raihan, nah. Dan bukan yang bernama Raihan. Nah. Anda kena keluar daripada jannah, surga Allah Taala. Maka apa ni jangan tolak. Baik. Dia pergi ambil yang hadis ni ikut ni noh, Zahir noh jam tu. Kalau diberikan Raihan kepada kamu, jangan tolak. Berat. Dia nama Raihan. Itu orang baik dah, jangan tolak noh. Ambil tu balik. Haram hukum dia kerana tak nikah lagi. Nikah dulu. Qala an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala uridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fa alqa Jarirun ridaahu wa masya fi idarin fa qala lahu khudh ridaak fa qala Umar liqaum ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Ini cerita semalam. Cerita semalam. Nah. Sayyidina Jarir ibn Abdullah berkata, aku pernah berjalan di depan apa ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Uritu ni maksud aku berjalan dengan memajangkan badanku dikasebut. Sayyidina Jarir ni orangnya comel, handsome, wasim. Lepas badan tegak, putih kemerah-merahan. Fa alqal Jarirun ridaahu. Sayyidina Jarir waktu tu buang dia punya ridak dia. Dia patut pakai baju di atas ni, kain, dia tutup badan dia. Tapi dia pi buang macam tu, dia pi ikat kat pinggang. Badan tegak, pinggang V shape. Sini masya-Allah tabarakallah. Ni pula 8. 8 ni ketok kat perut tu. Oh masya-Allah. Dia bukan badan ni bodybuilder hak macam dengan aku tengok lebih pada nak terantik keluar. Tak. Ni jenis relax, biasa badannya smart, maksud dia gitu. Dia jalan pakai ikat kain kat pinggang jalan. Waktu perang. Tengah rehat waktu tu. Dia jalan, maka Nabi Sayyidina Umar, Nabi kata Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar tepuk dah. Pakai ridak tu. Khudh ridak. Bila dia pakai, maka Sayyidina Jarir pun tak berani dengan Sayyidina Umar. Pakai Sayyidina Umar bertinggi 3 meter. Main gitu. Jam tu. Support sekali, pergi tu. Jadi Sayyidina Jarir pun pakai balik ridak. Maka Sayyidina Umar pun kata kepada kaum yang ada ketika sebut bersama dengan Sayyidina Umar, Nabi kata, Sayyidina Umar kata apa? Ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Aku tak pernah tengok orang yang lebih cantik daripada Jarir ni. Handsome nak mampus. Bukan nak kata Rasulullah tidak ada bandingan. Kecuali dia kata illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Kecuali yang sampai kepada kami yang cantik ni Nabi Yusuf. Yang boleh buat bandingan dengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad tak boleh buat bandingan. Tak boleh buat bandingan dengan Nabi SAW, tidak ada bandingan. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah waktu Rasulullah wafat. Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, kamu ini cantik hidup dan mati ya Rasulullah. Tidak ada bandingan. Nampaklah. Di sini dia kata Sayyidina Umar bukan nak kata Rasulullah tidak cantik, tidak dibandingkan dengan Rasulullah, kerana Rasulullah tidak ada bandingan. Tak boleh dibandingkan. Jadi sebab tu dia kata kalau banding dengan yang kami duk dengar Nabi Yusuf ni masya-Allah tabarakallah cantik. Kedua ni dia ni lah. Lawa nak mampu. Handsome. Baik, kalau orang tanya kat kita, apa kaitan kita bak minyak wangi dengan Sayyidina Jarir handsome? Nak jawab apa? Apa kaitan ni Ustaz? Ni bak ta'atur Rasulullah. Tiba-tiba bak Jarir handsome suruh pakai ridak. Apa ni? Nak abang kata handsome ni biasanya dia wangi. Tu maksudnya. Faham? Biasanya orang handsome dia wangi. Jadi kaitan juga. Dia nak abang kata Nabi adalah yang paling handsome. Bila Allah lah Nabi wangi. Faham tak? Biasanya gitu. Kalau handsome tak wangi, ni tak tadung orang panggil. Orang Kedah kata tak tadung. Jadi tak kena, tak bergu orang panggil. Apa dia handsome tak mampu. Piduk bau macam dengan chimpanzee. Tak handsome nama dia tu. Dia handsome ni dia mesti sekali. Dia handsome wangi, handsome wangi. Wangi handsome. Wangi handsome. Tapi tak wangi tak sebenarnya handsome. Tapi kalau handsome biasanya wangi. Gitu faham lah. Wangi. Gitu. Boleh lah. Gitu masalah. Ada sebahagian ulama kata hadis ni dimasukkan dalam bab ni adalah sahwun daripada Imam Tirmizi. Maksudnya Tirmizi tersilap masuk hadis. Ada kata gitu. Tapi kita kata beradab dengan Imam Nawawi, Imam Tirmizi tu lebih aula. Dia ada benda lain nak cerita sebenarnya. Nak cerita ada kaitan di antara kecomelan seorang sebut dengan kehanseman. Kehanseman dah. Dengan kewangian orang sebut. Itu maksudnya.
Babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Rasulullah bercakap. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha." Nabi tak cakap laju macam hampa cakap. Macam saya cakap. Pop keluar sampai tak ada titik. Lakinnahu, tapi Rasulullah kana yatakallamu bikalamin bayyin fasl. Tapi Nabi bercakap dengan kalimah-kalimah yang jelas untuk difahami. Yahfazuhu man jalasa ilaih. Boleh hafal orang yang duduk dengan Rasulullah. Nabi bercakap, orang hak duduk boleh hafal terus apa yang Nabi cakap. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalatha faltu'qal anhu litu'qal anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulang kalimah tu 3 kali untuk bagi orang berfikir dan ambil faham. Ingat, hadis ni kena faham elok. Sekali kita duk cakap baca semua nak kena ulang 3 kali. Saya. Listen. Ya. Semua benda nak 3. Lepas tu kita perlu dan perlu. Tu gila orang panggil. Faham? Dan Nabi bukan cakap macam tu. Maksud kalam Nabi berulang 3 kali ni pada benda yang penting untuk lituqala anhu. Untuk bagi orang fikir hak Nabi cakap tu. Sebab tu Nabi kadang-kadang cakap, Nabi kata apa? Taribat yadah. Ataupun dalam hadis yang pagi tadi kita baca di rumah Kedah. Kalau datang seorang lelaki yang baik agamanya, kemudian dia meminang anak dara kamu, baik akhlaknya, maka nikahkanlah dia, fankihuhu. Kemudian sahabat tanya, kalau dia fakir macam mana? Nabi kata fankihuhu. 3 kali ulang. Ni cara dia. Untuk bagi tambih, bagi ingat faham. Hak penting Nabi akan ulang 3 kali. Kita kadang-kadang kita kata Nabi suka cakap 3 kali. Maka kita pun masa ta'aruf, Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Nazrul Abdul Nasir. Muhammad Nazrul Abdul Nasir. Muhammad Nazrul. Bila ingat balik rasa macam bodoh pula kan. Ulang banyak-banyak. Sekali jadi ya. Buat kemah boleh kan. Ni mesti ada ramai terasa ni kan. Bapa ni pakai tu dia kena atas kepala aku kan. Sebab jenis tu kalau dia kemas, dia baca hadis ni faham silap. Lepas tu dia pergi syarah, dia buat ikut suka dah. Saya berasal dari Kedah. Oh, kemas pada hebat noh. Orang pun masa tu zaman tu kagum. Lepas tu bila orang tanya kenapa ulang 3 kali tak? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'idu kalimata thalatha litu'qala anhu. Untuk orang fikir nama dia kenapa Nazrul? Kenapa tak Bazrul? Ini robat lah itu nak hudup. Lepas tu kena mengaji. Bila mengaji kita tahu banyaknya kita ni silap noh. Tak perlu ulang 3 kali, sekali cukup lah. Nama saya Muhammad Nazrul. Dengar tak? Tak dengar? Muhammad Nazrul. Dengar tak? Jadi itu sikit-sikit ulang banyak kali. Itu lah. Ni dah saja ulang. Semua benar nak ulang. Kalau ingat alamat rumah ulang. Nombor telefon saya 012 011 1706 42 dah. 011 42. Hak tu iklan dalam TV. So ulang sampai 3-4 kali tu. Orang kata, "Duh, baca-baca balik ni." Baru tahu. Baik faham elok noh kalimah tu. Sebab tu disebut pada ulama tengok atas pada as-salisah litafakkur. Yang ketiga untuk difikirkan. Kalam-kalam tu yang penting untuk difikirkan. Tu Nabi sebut 3 kali. Sebab tu bila Nabi sebut tanya, "Ala ukhbirukum an akbaril kabair?" Nak tak aku ceritakan kepada kamu berkenaan dosa paling besar? Sahabat kata, "Bala ya Rasulullah. Al-isyraku billah. Al-uququl walidain." Kemudian Nabi duduk. Syahadatiz zur. Nabi ulang banyak kali. Kenapa Nabi ulang? Untuk nak abang kata benda ni sangat bahaya. Hak tu je. Kenapa Nabi ulang hak tu? Kenapa tak ulang hak depan tu? Hak tu orang makruf. Syahadatul zur ni orang kadang-kadang terlepas pandang. Faham tak? Atau Nabi ulang. Nampak tak? Abqariyah. Cara macam mana Rasulullah cakap. Tu penting. Syama'il sangat penting. Hadir. Kalau kamu hadam syama'il, kamu akan muamalah dengan manusia dengan sangat baik, insya-Allah. Kamu akan berhenti nak mau, dan ada dalil kenapa kamu buat begini, kenapa kamu buat begini. Sebab ada dalam Syama'il. Syama'il kita masya-Allah tabaraka sangat berkat. Banyak ulama tulis Syama'il.
Tapi yang paling diterima dalam alam ini adalah Imam Tirmizi. Mungkin ini ada dalil keberkatan dan keikhlasan ketika dia menulis kitab ni. Ciptaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil berkat baca kitab ni. Nah. Qala haddatsana an Abdurrahman قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت قالي هند بن أبي هالة. Sayyidina Hasan bertanya kepada bapa saudaranya Hind bin Abi Halah, wa kana wasafa, dia ni adalah seorang yang pandai mensifatkan tentang Rasulullah. Fakultu wisifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong cerita sikit macam mana Rasulullah bercakap, mantiqa Rasulillah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan. Maksud mutawasil al-ahzan ni maksudnya Nabi berterusan dalam keadaan sedih. Sedih ni maksud dia apa dia? Bukan sedih minta boleh buat kerja. Maksud Nabi selalu dalam keadaan berfikir tentang kehidupan akan datang. Baik. Nabi SAW mutawasil al-ahzan. Maksud mutawasil al-ahzan ni bukanlah bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedih macam kita sedih. Sedih minta nak buat kerja apa, makan tak lalu, tidur tak lena, kan? Lena tak lena pun 12 jam. Lalu tak lalu 3-4 kali juga makan sehari. Allah. Maksud apa dia? Cuma di sini maksudnya mutawasil ahzan ni lebih terjemahnya dengan mudah. Maksudnya berterusan kadang memikirkan tentang masa akan datang. Tak tahu kita ni di mana. Tu Rasulullah, kita lebih aula untuk fikir benda tersebut. Daimal fikrati, selalu dalam keadaan berfikir. Laisat lahu rahatun, Nabi tidak ada rehat. Tawilus sakti, Nabi lebih banyak dalam keadaan diam, tidak banyak bercakap. La yatakallamu fi ghairi hajatin, Nabi tak bercakap dengan perkara yang hajat sahaja. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Nabi memulakan kalam dan menutupnya dengan bismillah ta'ala. Hak ni ada pula, ada kawan kita duk saya tanya kat kita, Ustaz, ada orang kata dekat saya, kenapa yang ni mula majlis duk baca bismillah, baca al-Fatihah? Nah, mai mana dalil baca Fatihah? Ni yaftatihu kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dah halang baca Fatihah tu banyak asrar dia kan Fatihah. Ni pun payah juga buat ni pun. Tu kata dia nak kata bismillah, maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu terus cakap kita mulakan majlis kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu dia nak. Sebab dia kata tu dia dalil. Nabi tak suruh baca Fatihah pun. Dia kata sampai rigid sampai teratur pun masalah juga. Tak nak faham mana rupanya. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Nabi bercakap dengan jawami' kalim. Jawami' kalim maksud dia apa dia? Kalam yang pendek tapi maknanya banyak. Kalamuhu faslun. Kalam Nabi jelas. La fudulun wala taqsirun. Taklah lebih-lebih, taklah pendek sangat sampai orang tak faham. Lebih-lebih ni sampai orang jadi boring pula dah. Leret-leret apa dia ni duk ulang hak tu, ulang hak tu. Dan tidak terlalu pendek sampai orang jadi tak faham apa dia nak cakap sebenarnya. Tu. Kalam Nabi fasl. Maksud jelas, padat, faham. Laisa bil jafi walal muhin. Walal muhin atau mahin. Maksudnya Nabi tidaklah bercakap tu kerah kong. Dan mahin maksudnya macam dengan orang samsing cakap. Gitu. Yu'azzimu an-ni'mata wa in daqqat. Nabi akan memuliakan nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. La yazummu minha syai'a. Nabi tidak akan mencela sesuatu pun. Ghaira annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahuhu. Kecuali Nabi tidak akan mencela. Ghaira annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahu. Nabi tidak akan mencela dan tidak akan memuji makanan. Sesuatu benda tu Nabi tidak akan memuji. Tapi itu sebelum ni kan Nabi puji. Tidak selalu. Faham itu maksud dia. Tak selalu. Wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Dan Nabi juga tidaklah membenci dunia, tinggal terus. Wala ma kana laha, dan juga apa yang ada dalam dunia. Wa idza tu'diyal haqq lam yaqum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lah. Bila mana diperangi perkara kebenaran,
maka tidak lam yakum lil ghadabihi li syai'un hatta yantasira dah. Maka Nabi tiada yang dapat meredakan semata, sama ada apa ni, dengan cara macam mana pun kemarahan Nabi tadi, melainkan Nabi akan membantu untuk menyelesaikan dengan memberikan kebaikan pada perkara tersebut. Faham tak? Kalau ada benda tak elok berlaku, maka Nabi tidak akan boleh duduk saja. Nabi akan bangun untuk membantu perkara tersebut. Ini sifat Nabi SAW dengan kebenaran. Nah, kan duduk saja kan. Bukan hanya duduk dalam masjid semata-mata untuk ceramah semacam di masjid. Kamu dengan cara kamu. Kalau kamu nak buat gitu, jangan salahkan orang yang nak menuntut kebenaran dengan cara yang pelbagai. Nah, kalau tak mau ikut, sokong jadilah, duduk ke belakang. Tak sokong pun duduk diam cukup. Duduk kutuk orang yang nak kebenaran, kata ini semua pimpinan yang dah lah, dia gitulah. Jelas faham tu itu. Wala yaghdabu li nafsihi. Dan Nabi tidak marah untuk diri Nabi sendiri. Kalau kata orang kata kat Nabi, Nabi tidak akan buat apa-apa. Tapi kalau kata untuk Islam, agama, maka Nabi akan mempertahankan bersungguh-sungguh. Maksudnya kita kena macam tu. Orang kata kat peribadi kita, Masya Allah, balas. Kalau kata kat Nabi kita, kata-kata kepada apa ni, orang yang kita cintai, syiar min syairillah, antara tanda-tanda syiar agama Allah Ta'ala. Syiar agama Allah Ta'ala yang paling besar daripada alim ulama. Talibul ilm pun syiar agama Allah Ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar paling besar adalah para alim ulama dan talibul ilm. Orang mengutuk talibul ilm dan juga menuntut para alim ulama. Kita pernah orang yang pertama bangkit dan juga mempertahankan perkara tersebut. Kena buat itu. Wala yantasiru laha idza asyara bi kaffihi kulliha. Nabi kalau kata yang tersuruh, maksud Nabi tidak akan memenangkan diri Nabi SAW. Segi peribadi. Idza asyara bi kaffihi kulliha. Itu Nabi, kalau kita orang kutuk Nabi, kita kena bertahan. Sebab Nabi adalah syiar yang paling besar dari Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala dan apa ni, nur yang sebenar yang mana Allah Ta'ala jadikan alam ni adalah kerana Nabi SAW. Kalau Nabi memberi isyarat, menunjukkan sesuatu, maka Nabi akan tunjuk dengan seluruh tapak tangan Nabi. Nabi tak tunjuk macam tu. Kalau orang tanya, di mana rumah apa ni, Tuan Haji sekian-sekian, tu rumah dia. Orang putih ajak kita, tu dari ni. Nabi SAW ajak kita macam mana? Situ. Situ. Tu rumah dia. Tunjuk semua tu. Ini tunjuk cara Nabi SAW. Bukan gitulah. Tu Nazi. Di mana rumah Tuan Haji tu? Nazi ni balong ni. Kita situ. Tengok gaya tu kena ada juga. Kerah kung pula. Hak ni nak jemput orang masuk dalam hotel. Pekerja hotel. Tukang pegang kain. Duduk ini. Kan? Silah. Sebab tu pekerja hotel dia ada yang macam ni, ada yang macam ni lah. Jadi masing-masing lah. Cuma Nabi SAW macam ni. Gaya dah. Nabi bila orang tunjuk, situ. Sini. Itu. Idza ta'ajjaba qalabaha wa idza tahaddathat tasala biha. Nampak tak? Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Kalau Nabi rasa takjub dengan satu benda, qalabaha, qalaba kaffah. Dah. Masya-Allah. Gitu. Faham? Dah. Maksudnya takjub dengan satu benda. Masya-Allah, gitu nah. Idza tahaddathat tasala biha. Kalau Nabi bercakap, maka Nabi akan gerakkan tangan. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam. Tu kalau khutbah Jumaat. Jumaat tak apa, tangan yang gerak banyak makruh. Kalau ceramah, tengah ceramah, geraklah tangan sikit, tapi bagi kena gaya. Kena gaya sebab Nabi tengok. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Nabi akan letakkan daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Maka Nabi akan kita yang pertama macam ni. Yang kedua macam ni. Yang ketiga, yang keempat ni kena ambil perhatian gitu. Nampak? Ini cara Nabi SAW. Itu cara dia. Ni kita perlulah hadir kita dalam majlis. Hadir gini. Cara bercakap. Baca aku pandai kan? Dan kalau kita ingin memberikan kefahaman kepada semua orang yang tu semua. Tu cara tu kena mengaji tu cara tu. Cara ni dia akan main dia apa ni, kalau banyak kita ceramah banyak, insya-Allah dia akan main sendiri. Dia tak kena
Kita kalau kata kita ingin orang mai semua pada kita, kita ingin mereka suka kan dan berikan kehidupan pada kita. Nampak kan gila babi apa balong ni. Dia tak tedung langsung. Tapi kok ni pedia. Tu kena gaya, kena ada. Cara tangan tu pun kena ada. Dia jangan kerah tangan kena gerak. Kalau tidak orang tak nampak hidup majlis tersebut. Tu penting majlis. Ada yang jenis ni, kita kena buat macam ni. Ni nak buat penting ni. Kena kena berlatih. Lepas tu kena dengar ceramah-ceramah orang, kena dengar. Ceramah orang ni macam ni. Oh, dia ni macam ni jenis dia. Ustaz Zaidrus cara dia macam ni. Mai Ustaz Harundin cara dia macam ni. Tahun ni bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa orang ramai main majlis dia? Cakap biasa ya, Ustaz ni. Biasa. Taklah kata buat lawak apa semua, tak ada. Cara dia bercakap, cara dia olah isu, tu nak tengok. Satu cara dia. Saya dengar Rundin, kalau saya tak tidur memang bukan saya. Tak lepas. Aku memang dia tidur ni. Untuk kecuali saya duduk depan dia. Kecuali kalau di Kedah, hari saya mengajar, kebetulan selepas saya mengajar, Ustaz Rundin mengajar. Hari yang sama, waktu yang sama. Saya mengajar sejam, Ustaz Rundin mengajar sejam. Habis saya mengajar, saya kena duduk tunggu. Takkan nak belagak nak mampu hang sampai kata nak mengajar, hang nak balik kot. Tak, saya kena tunggu. Waktu tu saya akan tahan. Sebab anak murid ramai. Saya tengok tu, Ustaz tu tidur. Jadi saya pun kata, gaya kena ada. Ustaz sebenarnya kamu cara dia. Tak boleh jadi cara